Hai, siapa suka menanam tapi menghadapi masalah nak semai biji benih? Jom ikut cikta akan kongsikan 4 atau 5 kaedah bagaimana cara kita nak semai biji benih sama ada menggunakan keratan ataupun menggunakan rhizom ataupun menggunakan biji benih. Hai, Assalamualaikum. Jom cikta nak kongsikan bagaimana cara cikta semai biji benih. Dekat video ni, cikta akan kongsikan 4 atau 5 kaedah yang sangat mudah untuk kita pelajari. Jom ikut video cikta daripada A to Z. Okey, dalam video ni nanti cikta akan berkongsi dengan kawan-kawan semua 4 atau 5 kaedah semaian yang sangat-sangat mudah. Okey, kaedah pertama cikta akan gunakan biji benih. Okey, biji benih yang sangat halus. Kaedah kedua cikta akan gunakan rhizom. Okey, rhizom ni biasanya kita akan guna pada halia ataupun pada ubi. Okey, ubi kentang ke. Okey, jadi kita boleh guna cara tu. Okey, cara yang ketiga cikta akan gunakan semaian melalui keratan batang ataupun pucuk. Dan cikta juga mungkin akan selitkan dengan kaedah macam mana kita nak menggunakan tisu dan juga kokopit. Jom! Okey, jom tengok cara pertama cikta nak buat semaian biji benih. Okey, yang ni cara ni kalau kawan-kawan mempunyai biji benih yang halus. Okey, contohnya macam biji benih bayam, biji benih sawi. Okey, kawan-kawan boleh guna kaedah ni. Okey, untuk guna kaedah ni sangat senang. Kawan-kawan sediakan bekas yang besar. Kalau dapat bekas yang permukaan lagi besar, lagi bagus. Jadi untuk campuran tanah ni, cikta campur tanah, cikta campur kokopit. Jadi lepas tu cikta gaul. Okey, senang je. Lepas tu ambil biji benih tadi, kita taburkan. Dan nanti kita akan lapiskan bahagian atas dengan sedikit kokopit. Kenapa cikta suka guna kokopit? Sebab bila guna kokopit ni membantu kelembapan tanah. Jadi bila kita semai tu, okey, kita punya biji benih akan cepat bercambah. Okey, kena siramlah sebab untuk semaian biji benih, air sangat-sangat diperlukan supaya medium tanah kita tak kering. Seterusnya cikta akan tutup. Kenapa cikta tutup? Sebab cikta nak bagi tempat yang kita letak biji benih ni dia redup dan tak ada kena hujan. Kawan-kawan juga boleh guna bekas yang kecil-kecil ni kalau kawan-kawan nak semai biji benih yang halus. Contohnya biji benih seperti kobis. Sebab kenapa cikta suka guna kaedah ni? Bila kita semai, kita letak satu lubang sebiji atau 2 biji. Nanti bila biji benih ni tumbuh, dia akan subur sebab dia dapat bekas yang besar dan nutrisi dia cukup. Jadi biji benih kita cepat bercambah. Okey, kawan-kawan, seterusnya cikta nak berkongsi bagaimana cara cikta nak semai pokok halia. So, pokok halia ni kita akan semai dia menggunakan rhizom. Okey, ataupun kita akan gunakan dia punya ubi. Jom, cara ni sangat-sangat mudah dan sangat-sangat jimat. Okey, jom ikut cikta kita nak semai halia. Halia muda sangat sedap untuk kita buat sop. Jom kawan-kawan, kita nak semai pokok halia ataupun rhizom halia. Okey, cara semaian yang kedua cikta akan menggunakan rhizom ataupun ubi. Biasanya untuk kaedah ni cikta akan gunakan tanaman seperti halia ataupun tanaman seperti kentang. Jadi kawan-kawan boleh tengok bagaimana cara cikta yang bagi cikta lah dia sangat mudah dan kawan-kawan boleh ikut. Okey, untuk cara ni senang je kawan-kawan, cari satu tepawai yang agak-agak tepawai tu kita boleh nampak lah daripada luar. Okey, lepas tu kawan-kawan letak dengan kokopit. Okey, ataupun lebih senang kita panggil dia sabut kelapa. Okey, kawan-kawan letak dia rata-rata, kawan-kawan gaul dia rata-rata.
Lepas tu siram dengan air. Tujuannya nak bagi kokopit tu menyerap semua air. Jadi kokopit tu dia agak lembap. Tapi kawan-kawan, jangan siram terlalu banyak. Sebab bila kokopit terlalu banyak, nanti dia akan mengakibatkan kita punya rhizome tu ataupun ubi nanti dia akan menjadi busuk. Okey, proses seterusnya kawan-kawan boleh letak ubi halia ataupun rhizome halia. Kalau kita beli halia seketul tu, biasa kan kawan-kawan akan nampak dia punya tunas-tunas yang nak tumbuh. Okey, kita potong bahagian tu aja. Jadi dia punya halia yang besar tu kita boleh guna untuk masak. Sebabnya nanti cikgu akan tunjuk kepada kawan-kawan akar halia dia akan tumbuh hanya dekat bahagian yang tunas-tunas. Jadi kalau kita letak seketul halia yang kita beli tu sangat rugilah kawan-kawan. Sebabnya nanti kalau salah teknik, halia tu boleh jadi busuk. Okey, tapi bila cikgu guna cara ni, alhamdulillah sepanjang cikgu buat tak pernah busuk lagi. Jadi sebab tu cikgu berani kongsi dengan kawan-kawan bagaimana cara cikgu nak bagi halia cepat tumbuh. Bila kawan-kawan dah selesai susun semua halia tadi, kawan-kawan perlu tutup tapauwe ni supaya dia nanti ada berlakunya proses penguapan. Bila tapauwe kita ni ada keluar wap-wap air, nanti dia membantu halia kita tu cepat keluar akar. Dan biasanya cikgu akan simpan dia dekat tempat gelap. Bila kita simpan lebih kurang seminggu ataupun 4 hari macam tu, nanti kawan-kawan boleh tengok dia dah tumbuh akar macam dalam gambar yang cikgu tunjukkan, macam video dekat atas ni lah. Okey, kawan-kawan boleh tengok kan dah keluar dia punya akar. Okey kawan-kawan, untuk proses seterusnya kawan-kawan dah boleh start lah kita tanam halia dalam polybag. So halia ni kawan-kawan boleh tanam lah sama ada dalam pasu ataupun dalam polybag. Okey, seterusnya kawan-kawan boleh pilih halia yang kita dah semai tadi. Okey, pastikan halia ni masa kita nak tanam bahagian ni kan, bahagian bawah ni okey, dia macam ni. Jadi nanti yang ni akan jadi pokok. Okey, senang je kan? Kita susun dah. Okey. Susun ni terpulang pada kawan-kawan. Nak letak banyak pun boleh. Tapi kalau letak terlalu banyak nanti dia jadi padat. Okey, kalau cikgu letak macam ni dah. Okey, ni dah cukup. Lepas tu kalau kita nak cover sikit, kita boleh letak tanah lah sikit je, tapi jangan letak banyak. Okey. Dah. Okey, letak macam ni je. Sebab nanti halia ni kalau kita letak tanah, nanti bila kita siram boleh dia jebakkan dia busuk. So macam ni dah okey. Okey, bila halia kawan-kawan dah menjadi pokok macam dalam video kat atas ni, okey, kawan-kawan boleh nampak lah. Okey, dia punya halia-halia muda dah mula terbentuk. Perasan tak cikgu letak tanah dia terlalu banyak, sebabnya halia ni sebenarnya dia suka terdedah dengan cahaya matahari. Cuma bila kita nak bagi halia tu terlalu banyak, nak bagi halia tu jadi banyak lah, kita akan letak tanah sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama halia tu akan berkembang. Jadi kawan-kawan akan dapat halia yang banyak. Alhamdulillah, kawan-kawan boleh lihat halia dah terbentuk. Okey, halia-halia muda dah ada. Jadi kalau kawan-kawan suka makan halia muda macam cikgu, kawan-kawan dah boleh ambil. Okey, masukkan dalam sup. Okey, tapi kalau kawan-kawan tak suka makan halia muda, nak bagi halia ni lagi banyak, nak bagi halia ni cukup matang, kawan-kawan kena top up tanah lagi dan naikkan polybag tu ke atas. Nanti sampai proses ni kawan-kawan buat, dia punya daun ni sampai tua. Bila daun-daun dah tua, itu menunjukkan halia yang kawan-kawan tanam tu dah matang. Okey kawan-kawan, bagi peminat pokok hati-hati ataupun pokok bunga hati-hati, okey, cara ataupun bagaimana kita nak semai hati-hati ni adalah melalui keratan batang. So bila kawan-kawan tanam pokok hati-hati ni ataupun dekat rumah ada pokok hati-hati, bagaimana cara dia? Senang je kawan-kawan. Okey, ni adalah pokok hati-hati cikgu. Jadi bila kita nak tanam, kita akan
patahkan dia punya ni batang, okey. Sama ada kita guna tangan pun boleh ataupun kita boleh guna gunting. So yang ni cikgu nak tunjukkan je lah cara bagaimana kalau cara kita nak ambil lah. Okey, ni. Kita boleh guna dia punya pucuk. Jom kita tengok proses dia. Bagi kawan-kawan yang suka pokok hiasan, pokok bunga hati-hati dan juga kawan-kawan suka bayam Brazil. Okey, kaedah ni adalah semaian menggunakan pucuk. Okey, ini adalah kaedah yang ketiga. Jadi bila kawan-kawan nak tanam pokok hati-hati ataupun bayam Brazil, boleh guna kaedah ni. Okey, kaedah ni sangat senang kawan-kawan. Kawan-kawan sediakan medium tanah, seterusnya kita akan semai. Okey, untuk nak semai hati-hati ni ataupun bayam Brazil, kawan-kawan boleh guna apa-apa pun bekas. Cumanya bila nak semai, kalau cikgu lah untuk bagi cepat tumbuh dan bagi air senang keluar, bahagian bawah cikgu akan letak kokopit. Lagi satu, kenapa cikgu suka letak kokopit? Nanti bila hati-hati ni dah terlalu rimbun, kita akan keluarkan daripada pasu ni. Jadi kaedah tu sangat mudah kan kawan. Kita tonggengkan dia, nanti dia boleh keluar seketul. Okey, bila kawan-kawan semai hati-hati, campurkan je tanah dengan dia punya kokopit, sebab hati-hati ni kawan-kawan, nanti dia akan keluar akar. Dia sangat suka dengan kokopit. Okey, bila kawan-kawan dah cucuk, nanti dah siram semua, dah cucuk, kawan-kawan boleh letak hati-hati ni dekat tempat yang redup. Sama juga kalau kawan-kawan guna bayam Brazil. Okey, ini adalah antara koleksi hati-hati Cik Tah lah. Sebenarnya yang ni dia jenis yang sama, cuma Cik Tah nak buat dekor dekat dinding ni. Cik Tah tanam dia dalam pasu sangkut, tapi pasu sangkut yang separuh. Okey, hati-hati dia suka panas kawan-kawan. Bila panas dia cepat rimbun. Cumanya kalau baru tanam, kita letaklah dia dekat tempat yang redup dahulu. Kaedah ataupun cara semaian yang keempat adalah menggunakan tisu. Okey, yang ni Cik Tah memang sangat suka guna tisu, sebab bila Cik Tah guna tisu ni, biasanya benih yang Cik Tah semai akan cepat hidup. Okey, untuk cara yang keempat, semaian menggunakan kaedah tisu ni, okey, dia hanya bagi Cik Tah lah sesuai kawan-kawan guna dia biji benih yang besar. Okey, kalau biji benih halus tu nanti bila dia dah tumbuh, kawan-kawan susah untuk kita nak pisahkan masa kita nak semai. Jadi Cik Tah menggalakkan kawan-kawan guna biji benih yang besar. Cara untuk semai menggunakan tisu ni senang je kawan-kawan. Kawan-kawan cari tepawai. Kalau boleh tepawai yang kita boleh nampak, dan kawan-kawan letak tisu. Lepas tu siram dengan air. Okey, air ni sekadar tisu tu basah. Okey, jangan bagi tisu tu terlalu basah, sebab nanti bila terlalu basah, kawan-kawan letak biji benih macam kacang, nanti dia mudah busuk. Tapi kalau biji benih macam peria, dia tak ada masalah, sebab peria dia ada selaput yang orang kata tebal kan. Jadi bila kita bagi dia air lebih pun dia tak ada masalah. Cuma kat sini Cik Tah nak tunjukkan, Cik Tah guna peria untuk kita nak gunakan kaedah tisu. Jadi senang je. Kawan-kawan ada biji benih peria, kawan-kawan susun ikut cara kawan-kawan suka, tak kisah macam mana pun. Tapi kalau boleh kawan-kawan jarakkan biji benih tu di antara satu sama lain, sebab nanti akar dia akan berkembang. Okey, bila kawan-kawan dah selesai susun biji benih, kawan-kawan letak lagi sehelai tisu dan kawan-kawan tutup tepawai dan seterusnya simpan dekat tempat gelap. Nanti dalam beberapa hari, bergantung pada biji benih, jenis-jenis biji benih, nanti kawan-kawan boleh lihat dia punya perkembangan. Okey, letak tempat gelap. Okey, mesti ada kawan-kawan yang bertanya dekat Cik Tah kenapa perlu letak tempat gelap. Tujuan dia nak bagi biji benih ni cepat bercambah. Bila gelap, biji benih ni dia akan berusaha nak cari cahaya matahari. Jadi cepatlah proses percambahan berlaku. Sebab tu bila kita dah buat ni, letak tempat gelap.
Okey, selepas 4 atau 5 hari, jom kita nak buka terpawai. Kita nak tengok sama ada biji benih ni dah bercambah. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita tengok dah cambah ataupun belum. Alhamdulillah dah bercambah. Jadi nanti cikgu ambil satu, cikgu tunjukkan pada kawan-kawan. Nampak tak yang cikgu tunjuk ni? Ini adalah dia punya selaput bahagian atas. Kan senang, dia dah tertanggal sendiri. Okey, kan kawan boleh lihat biji benih peria cikgu dah keluar akar, dah bercambah. Jadi senang kan kawan, kita ambil dan kita boleh terus tanam. Tengok akar dia sangat-sangat cantik. Okay, bila akar dia dah cantik macam ni, maksudnya biji benih kita tu sehat. Seterusnya kawan-kawan bolehlah semai biji benih tadi dekat tempat yang kawan-kawan nak semai. Jom ikut cikgu. Cikgu nak pergi tengok peria cikgu yang cikgu dah tanam. Kalau rumah cikgu ni memang cikgu sentiasa tanam pokok peria sebab cikgu suka makan peria. Sama ada makan mentah ataupun cikgu suka goreng dia dengan telur. Dan cikgu sebenarnya suka tanam peria katak. Jom kita menanam. Okey kawan-kawan, cikgu dah selesai untuk buat video kali ini. Semoga video ni memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Jom kita menanam kawan-kawan. Kawan-kawan boleh ikut kaedah yang cikgu gunakan. Jom kita menanam di sekeliling rumah kita.